niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita bergerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar aku pandang thayyibah, wa rabbul ghafur. Sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dapat meneruskan lagi talaki online kita kali yang pada siri yang ke-19. Jadi untuk memberkati lagi pertemuan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaki kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Terima kasih kepada Ustaz Mang, pihak penganjur, seterusnya penonton muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian bab puasa daripada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa taala. Wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin.
Kata Imam Nawawi rahimahullah, man fatahu syai'un min Ramadan famata qabla imkanil qada fala tadaruka lahu wala ism. Wa in mata ba'da at-tamakkuni lam yasum anhu waliyuhu fil jadid bal yukhriju min tarikatihi li kulli yawmin mudda ta'am. Maksudnya, man fatahu barang siapa, man lelaki perempuan masuk belaka. Barang siapa fata yang terlepas. Fata fa'il madhi. Terlepas hu kembali kepada man. Syai'un fa'il. Barang siapa yang terlepas sesuatu min Ramadan daripada bulan Ramadan, daripada puasa Ramadan. Terlepas sesuatu daripada Ramadan. Maksudnya adalah dia terlepas puasa Ramadan. Sama ada sehari, ataupun 2 hari, ataupun 3 hari, ataupun 4 hari, tak kira lah. Jadi terlepas sesuatu daripada Ramadan. Lalu tu famata, maka mati ia. Meninggal dunia qabla imkanil qada, sebelum mungkin qada. Sebelum sempat qada, tiba-tiba dia meninggal dunia. Sama ada meninggal dunia dalam bulan Ramadan itu sendiri, ataupun dia meninggal dunia setelah daripada Ramadan, tetapi keuzuran dia berpanjangan sehingga dia mati. Okey, kita ada dua. Qabla imkanil qada, yang pertama mati pada bulan Ramadan. Yang keduanya mati setelah daripada Ramadan tetapi keuzuran dia berpanjangan. Hak yang mati pada bulan Ramadan sebagai contoh, orang puang ni, sebagai contoh lah, orang puang ni pada awal Ramadan dia datang haid. Maka dia tidak boleh puasa, maka wajib dia kena qada balik puasa tersebut. Dia wajib dia kena qada balik. Jadi terlepas sesuatu daripada Ramadan. Katakanlah dia datang haid sebanyak 8 hari. Maka wajib dia kena qada balik selama 8 hari. Selepas daripada Ramadan. Tiba-tiba dia mati sebelum daripada imkanil qada, yakni sebelum daripada masuk Syawal mati dah. Belum mungkin untuk qada, dia mati dulu. Baik. Yang pertama. Yang keduanya, kita buat contoh yang kedua. Dia mati setelah daripada Ramadan. Tapi qabla imkanil qada. Contoh, masa bulan Ramadan, dia tidak puasa 8 hari kerana dia datang haid. Setelah daripada itu, selepas daripada Ramadan, dia pula sakit. Positif COVID ke? Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita. Jadi apabila positif COVID saat itu, lepas daripada satu Syawal. Satu Syawal dia beraya sakang sangat. Tak kira tempat merah, tak merah, je pergi belaka. Jadi positif COVID kita. Jadi masuk 2 Syawal, mula dah kesang sakit tersebut, rasa akhirnya kena pergi hospital, masuk ICU, dalam lebih kurang dalam seminggu meninggal dunia. Nasallallahu as-salamata wal afiyah, sebagai contoh kita kata, ataupun 2 minggu lepas tu meninggal dunia. Jadi daripada lepas daripada 1 Syawal tak nak puasa. Jadi 2 Syawal dia tidak boleh puasa, 3 Syawal tidak boleh puasa. Maksudnya uzur dia berpanjangan sehingga dia mati. Walaupun dia mati setelah daripada Ramadan. Dia kira dia mati sebelum daripada imkanil qada. Maka ketika itu fala tadarukah. Maka tidak ada tebusang lahu baginya. Tidak ada tebusang, sama ada tebusang qada puasa ataupun tebusang bayar fidyah. Itu fala tadaruka lahu. Tidak ada tebusang baginya, sama ada tebusang melalui qada, maksudnya orang tolong qada untuk dia, dan tebusang saat itu dengan bayar fidyah, tak ada berlaku. Jadi maksudnya tidak ada kewajipan qada bagi keluarga dia, dan tidak ada juga kewajipan keluarga dia bayar fidyah. Tak ada benda lah. Maksudnya selesai gitu je lah. Itu maksud pada tadaruka lahu. Dosa ke tak? Tak ada. Wala ismah, dan tidak ada dosa. Jadi tidak ada tebusang dan tidak ada dosa. Dia tebusang di sini dengan maksud gantiang dengan puasa ataupun gantiang dengan bayar fidyah. Jadi 3 tak ada. Puasa pun tidak perlu untuk dia, bayar fidyah pun tidak perlu, dosa pun tak ada. Okey, selesai satu masalah. Wa immata ba'da tamakkun. Tapi kena ingat dalam masalah ni hak yang kata terlepas sesuatu daripada Ramadan, patut dia mati sebelum daripada mungkin qada, maka tidak ada tebusang baginya dan tidak ada dosa. Ni sekiranya terlepas di sini kerana ada keuzuran. Terlepas di sini kerana ada keuzuran. Namun
Kalau sekiranya terlepas tanpa ada keuzuran, maka ketika itu dikirakan dia berdosa. Itu yang pertama. Yang keduanya, tetap perlu kena bayar fidyah. Yang kata orang yang terlepas puasa Ramadan, lepas tu dia mati sebelum daripada mungkin qada, maka tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu qada dan tidak ada dosa. Ni orang yang terlepas kerana ada keuzuran. Dia bermusafir sebagai contoh, dia sakit sebagai contoh, datang haid, datang nifas, itu sebagai contoh, terlupa niat sebagai contoh, terlupa niat. Okey, itu sebagai contoh. Atau dipanggil ma'zur. Tetapi di sana ada golongan yang dikenali sebagai golongan ghairu ma'zur, yang tidak diuzurkan, yang tidak diberi keuzuran terlepas puasa tersebut. Sebagai contoh, sengaja tidak puasa, sedangkan dia mempunyai kemampuan menjadi kewajipan kepada dia puasa. Sengaja dia tak puasa, maka wajib dia kena qada. Lepas daripada Ramadan, dia tidak sempat qada, dia sakit sampai ke mati. 2 bulan lepas tu mati. Tapi berterusan sakit. Start daripada lepas Ramadan sampai ke dia mati, dia sakit. Dia sakit. Maka ketika tu wajib kena tadaruk. Maksudnya tetap diwajibkan kepada ahli waris dia bayar fidyah. Kerana dia meninggal puasa tersebut kerana tidak ada keuzuran. Itu kita kena tahu, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ana buat kesimpulan sebelum daripada kita baca ibarat yang berikutnya. Jadi sekarang ni, katakanlah seorang tu dia tertinggal puasa pada bulan Ramadan. Dia terlepas puasa pada bulan Ramadan, contoh 10 hari. Maka selepas daripada dia terlepas, dia mati. Semati tu, dia terbahagi kepada dua. Mati sebelum daripada mampu untuk qada. Contoh, keuzuran dia berterusan ataupun dia mati pada bulan Ramadan itu. Yang keduanya, dia mati selepas daripada mampu untuk dia qada. Itu nanti kita akan bincang pada itu. Jadi kalau dia mati sebelum daripada mampu qada, maka tidak ada apa-apa benda yang perlu dibuat untuk dia. Qada pun tak ada, puasa, fidyah pun tak ada. Tapi ni masalah kalau dia tinggal tanpa ada keuzuran. Tapi kalau dia tinggal dengan silap. Ni masalah kalau dia tinggal kerana ada keuzuran. Contoh keuzuran datang haid, datang nifas, terlupa niat, bermusafir, sakit. Bagus sebagai contoh. Tetapi kalau dia ada keuzuran, sebagai contoh, ada keuzuran. Ada keuzuran. Contoh, kalau tidak ada keuzuran, dia tinggal tak ada keuzuran, sengaja dia tidak puasa, maka walaupun dia tidak mempunyai kesempatan untuk qada sehingga dia mati, tetap wajib kena bayar fidyah untuk dia. Itu kita kena faham. Antara orang yang lupa ada keuzuran dan orang yang lupa tanpa ada keuzuran. Baik. Saat ni dia mati qabla imkanil qada. Tapi katanya wa in mata ba'da tamakkun. Dan jika dia mati selepas daripada tamakkun, selepas daripada boleh qada. 2 Syawal boleh dah qada, tapi oleh kerana dia sibuk beraya. Sibuk beraya ni dia bukanlah suatu dikirakan suatu keuzuran. Dia bukan gini. Dia sibuk beraya ni, dia bukanlah menyebabkan terangkat wajib bayar fidyah. Okey. Jadi tak ada masalah lah, dia sibuk beraya, tak ada masalah untuk dia qada lewat. Tetapi andai kata kalau dia mati sebelum sempat qada, sedangkan pada hari raya kedua dia boleh dah qada, raya ketiga boleh dah qada, tapi dia sengaja melewatkan qada, maka ketika itu wajib kena bayar fidyah dan wajib kena ataupun wajib kena puasa untuk dia. Dosa tak ada lah, dosa tak ada. Dosa tidak ada. Dan jika dia mati selepas daripada tamakkun, lam yasum anhu waliyuhu, tidak berpuasa daripadanya oleh walinya. Wali dia tidak perlu berpuasa lah. Fil jadid, pada kaul jadid. Bermakna mengikut kaul qadim, pandangan Imam Syafi'i yang difatwakan oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di negara Iraq, wali dia boleh berpuasa untuknya. Boleh berpuasa. Jadi kaul jadid kata tak, wali dia tidak boleh berpuasa. Sebab benda wali dia tidak boleh berpuasa? Kerana puasa tu dia termasuk dalam ibadah badaniyah mahdah. Ibadat yang dilakukan oleh tubuh badan yang tuling. Jadi kita ada ibadah badaniyah dan kita ada ibadah maliyah. Dia kalau ibadah maliyah, ibadah yang dinisbahkan kepada harta, dia boleh orang lain tolong ganti untuk kita. Tapi ibadah badaniyah,
dia tidak boleh ganti. Baik, jadi oleh kerana melihat kepada dia ibadah badaniyah, maka tidak boleh ganti. Sama dengan semayang. Semayang yang ditinggal oleh si mati, adakah orang yang hidup boleh qada? Tak boleh, sebab dia adalah ibadah badaniyah. Hanya dibebankan kepada dia. Maka orang lain nak ganti tidak dibolehkan. Dia lain daripada masalah harta. Harta boleh orang lain tolong ganti. Okey. Oleh kerana melihat kepada dia adalah ibadah badaniyah, maka qaul jadid mengatakan tidak boleh tolong puasa untuk dia. Namun qaul qadim mengatakan boleh puasa kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh." Barang siapa yang mati sedangkan masih lagi ada kewajipan puasa atasnya, maka wali dia berpuasa untuk dia. Okey, tu ada hadis. Tapi qaul jadid yang mengatakan tak boleh puasa saat itu, apa yang perlu dibuat adalah bal yukhriju, bukan mengeluar ia kembali kepada walinya, min tarikati, daripada harta peninggalannya, likulli yaumin, untuk setiap hari, mudda ta'am, secupuk makanan. Jadi kena bayar fidyah secupuk makanan untuk setiap hari. Kalau 10 hari, 10 cupuk. Satu cupuk lebih kurang dalam 600 gram beras. Bukan 600 gram mah. Oh, dah tahu gram mah seloh. 600 gram beras. Makanan asasi. Secupuk sehari. Dia kena keluar daripada harta peninggalan si mati. Yang mana pandangan yang mengatakan wajib bayar fidyah ni adalah pandangan sebahagian daripada sahabat. Pandangan sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab sunangnya. Yang mana Imam Tirmizi menilai hadis ni sebagai hadis mauquf daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Abdullah bin Umar, "Man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulla yawmin miskina." Sesiapa yang mati sedangkan dia kewajipan atas dia puasa sebulan, maksudnya wajib dia kena qada sebulan, maka hendaklah memberi makan daripadanya, ganti daripada dia pada tempat setiap hari benda orang miskin. Kena bagi makan kepada orang miskin. Ini apa yang disebut oleh Abdullah bin Umar. Jadi kita jangan menganggap bahawasanya ketika Imam Syafi'i berfatwa kena bayar fidyah tidak boleh puasa adalah Imam Syafi'i menyalahi hadis. Tidak. Bukan maksud Imam Syafi'i menyalahi hadis. Kerana sebenarnya ia adalah fatwa sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu, dia kata lagu mana? Okey, tengok pandangan Imam Nawawi. Lepas daripada ni, wa kadzan nadhru wal kafaratu, dan seperti ini nazar dan kafarah. Sama juga dengan puasa Ramadan. Contoh orang tu dia bernazar untuk puasa. Tiba-tiba dia mati. Sebelum sempat dia mengerjakan puasa. Maka ketika tu wajib kena bayar fidyah. Sehari secupuk. Sama juga puasa kafarah. Orang ni mati sedangkan dia ada puasa kafarah. Sebelum daripada sempat dia menunaikan puasa kafarah dia. Maka wajib kena bayar fidyah untuk sehari secupuk. Okey, tengok pandangan Imam Nawawi dalam masalah ni. Qultu, berkata oleh aku, al-qadimu huna azhar. Pandangan qadim di sini adalah lebih zahir, lebih kuat. Sebab dia lebih kuat kerana di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh." Barang siapa yang mati dan ada kewajipan ke atasnya puasa, maka wali dia berpuasa daripadanya. Adakah diwajibkan wali berpuasa? Tidak. Mazhab Imam Syafi'i kata tidak wajib wali berpuasa. Jadi kesalahan orang lain sampai ke kita wajib buat, syarak tidaklah menuntut kita sampai kepada tahap tu. Jadi mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah ketika ada ahli keluarga kita meninggal dunia, sedangkan dalam masa yang sama dia mempunyai qada, puasa yang wajib, sama ada puasa Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa kafarah ke, maka apa yang diwajibkan kepada orang yang hidup daripada kalangan ahli keluarga dia adalah memilih di antara melakukan dua perkara. Yang pertamanya, tolong qada untuk si mati, berpandukan kepada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang keduanya adalah bayar fidyah untuknya. Yang ini adalah fatwa sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh pilih di antara qada dan bayar fidyah. Kalau tak mau bayar fidyah, qada. Kalau tak mau qada, kena bayar fidyah. Pilih salah satu daripada kedua perkara tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kata Rasulullah, "Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuh." Wali dia kena berpuasa.
Dia wali ni adalah kaum qarabah, kaum keluarga. Jadi bermakna selain daripada kaum keluarga tidak boleh puasa. Dia tidak boleh kita benda yang datang menyalahi kaedah asal, kita tidak boleh nak qiyas. Ikut dang tidak boleh kita nak qiyas. Benda yang datang menyalahi kaedah yang asal. Kaedah yang asal ibadah mahdhah tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Tetapi oleh kerana hadis menyatakan boleh, maka kita katakan boleh berpandukan kepada hadis. Nak qiyas benda-benda yang lain tidak boleh. Kita hanya ambil apa yang disebut oleh hadis kerana benda ni adalah menyalahi qiyas. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajnabi nak puasa boleh ke tak? Dalam mazhab Imam Syafi'i kata boleh tapi dengan syarat. Dengan syarat setelah mendapat keizinan daripada keluarga. Wal waliyu kullu qaribin 'ala al-mukhtar, dan wali adalah setiap qarib kaum keluarga 'ala al-mukhtar di atas pandangan hak yang terpilih. Maksudnya dalam menentukan perkataan wali hak yang boleh berpuasa untuk si mati saat itu, ulama berbeza pandangan. Pandangan mukhtar, pandangan yang terpilih, pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, wali itu adalah merujuk kepada qarib. Qarib ni maksudnya kaum keluarga kepada si mati. Sama ada dia tu lelaki ataupun dia tu perempuan. Sama ada dia saat itu mempunyai wilayah dalam menjaga harta si mati ataupun tidak. Sama ada dia tu ahli waris ataupun zawil arham, tak kira. Yang penting keluarga si mati. Itu maksud wali. Katanya walau sama ajnabiyyun biiznil wali sahha. Sekiranya puasa oleh orang yang asing, orang yang bukan keluarga dia, kawan-kawan dia, benda saing rodong dia, orang kampung dia, tapi bukan keluarga dia, boleh tak nak puasa? Boleh puasa. Tapi biiznil wali, dengan izin daripada wali. Sekiranya puasa oleh orang yang ajnabi dengan izin daripada wali, wali dia memberi izin, maka ketika tu sah ia. Baik. Ataupun kalau sekiranya wali tidak izin pun tak apa. Tapi mayat telah memberi wasiat. Mayat telah mengizinkan dengan cara mayat telah berwasiat. Di atas ketika hidup tak boleh lagi ketika hidup. Kita sekarang ni kita ada puasa. Kita suruh orang, muta nak qadha, aku malah nak qadha tahu ni. Apa aku puasa kamu qadha? Aku hidup lagi. Tak boleh. Tak boleh. Dia tapi kalau berwasiat, muta nak qadha kalau aku mati, puasa aku hak yang aku ada dalam 10 hari qadha. Lepas tu aku sikit kamu upah ataupun benda hadiah sumbangan kepadamu sebab mu tolong qadha untuk aku. Boleh. Jadi orang lain kalau dia nak qadha untuk si mati mengikut mazhab Imam Syafi'i, dibolehkan yang pertama setelah daripada mendapat keizinan daripada wali ataupun si mati pernah berwasiat kepada dia. Habis. La mustaqillan fil asah. Tidak sah secara mustaqil, secara bersendirian, tanpa ada keizinan daripada wali. Jadi kita dengar kawan kita mati. Jadi bunyi-bunyi kata, ada lagi qadha puasa 8 hari. Yang dia dah nak qadha. Masa dia hidup tu, dia patutnya dia perlu kena qadha lah. Dan dia ada kesempatan lah untuk qadha. Tapi, dah nak qadha, mati dah. Baik. Jadi kita nak agak kepada keluarga dia apa jalan. Sebab keluarga dia jauh daripada agama. Jauh daripada agama. Jadi bab hak dunia ni memang ambil berat lah, tapi bab agama kurang ambil berat. Jadi kita kata tak berat, aku tolong qadha lah 8 hari tu untuk kawan aku hak rapat pula agak keluarga dia dah. Sedangkan kawan dia saat itu sebelum daripada mati tidak berwasiat kepada dia. Dan dia tidak mengambil keizinan daripada keluarga si mati. Maka ketika tidak sah puasa dia. Tak jadi puasa dia untuk si mati. Itu maksud la mustaqillan fil asah. Tidaklah secara bersendirian mengikut kaul asah. Katanya walau mata wa alaihi salatun. Sekiranya matilah ia seorang. Wa alaihi, dan ada kewajipan atasnya salatun, sembahyang. Awi i'tikafun, ataupun i'tikaf. Lam yuf'al anhu wala fidyata. Tidak dibuatkan daripadanya dan tidak ada fidyah. Jadi orang ni, dia tinggal sembahyang kerana tertidur ke, kerana terlupa. Adalah 5 sembahyang yang dia tertinggal. Dia datang nak qadha mati dulu. Maka adakah wajib bayar fidyah untuk dia? Tak wajib bayar fidyah. Dan adakah boleh nak qadha, tolong qadha untuk dia? Tidak boleh juga.
Sebab sembahyang adalah ibadah badaniyah mahdah. Dia tidak boleh nak tadaruk melainkan apabila ada nas. Ketika mana tidak ada nas, maka ketika tu tidak boleh kita nak kata orang lain boleh buat. Sebab tidak ada nas yang mengizinkan melakukan perkara tersebut. Masalah puasa ada. Hak tu ada asar daripada sahabat. Masalah qada puasa ada. Masalah fidyah puasa ada asar daripada sahabat. Daripada Abdullah bin Umar. Kalau qada sembahyang ada. Hak tu ada hadis daripada yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan masalah puasa tak ada. Masalah puasa pula. Masalah sembahyang tak ada. Masalah iktikaf tak ada. Maka tidak boleh kita nak buat kiyah-kiyah gitu, tak boleh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh qada, tolong qada sembahyang untuk orang yang meninggal dunia, dan tidak boleh qada untuk iktikaf orang yang telah meninggal dunia. Jadi atas dunia itu dia bernazar untuk beriktikaf. Dia bernazar untuk beriktikaf. Tiba-tiba dia sedang nak beriktikaf, dia mati. Sedang dia nak laksanakan apa yang dia nazar, sedangkan waktu ada, tiba-tiba dia mati. Maka adakah ahli waris dia boleh tolong iktikaf untuk dia ataupun tolong bayar fidyah? Tak. Tidak perlu, tidak ada kewajipan. Itu maksud walau mata wa alaihi salatun aw i'tikafun lam yuf'al anhu wala fidyata. Wallahu alam selagi kan. Wala fidyata. Katanya wa fil i'tikafi, dan pada i'tikaf qaulun. Ada pandangan. Pada i'tikaf ada pandangan. Maksudnya ada pandangan yang mengatakan i'tikaf boleh dilakukan untuk si mati. Kalau si mati ada kewajipan i'tikaf. Wallahu a'lam. Katanya wal adharu, qaul al adhar adalah wujubul muddi ala man afṭara lil kibar. Wajib secukup atas mereka yang berbuka ia kerana tua. Jadi orang ni dia tua, dia telah lanjut usia. Kibar makna lanjut usia. Umur dia 80. Wajib tak dia puasa? Kena tengok dia mampu tak puasa. Kalau dia mampu puasa, maka wajib dia puasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa, maka boleh dia berbuka. Kalau dia tidak mampu berpuasa, maka boleh dia berbuka. Apabila dia berbuka, maka adakah wajib dia kena qada? Tak wajib dia qada. Sebab apa? Sebab kalau sekarang ni umur 80, dia tidak mampu dah untuk puasa. Sebab tua, akan datang esok kau tak mampu. Lusa kau tak mampu, sebab semakin hari semakin tua dan semakin hari semakin tak larat. Maka ketika dia tidak mampu untuk qada puasa yang ditinggalkan, apa yang diwajibkan kepada dia adalah bayar fidyah. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Mengikut penafsiran sebahagian daripada sahabat, antaranya Abdullah bin Abbas, ayat ni adalah untuk orang tua lelaki dan orang tua perempuan. Maksudnya di atas orang yang terbeban untuk melakukan ibadat puasa, maka apa yang diwajibkan kepada dia adalah bayar fidyah sebagai makanan kepada orang miskin. Wa ammal hamilu, ada perempuan yang mengandung. Sekali lagi mengikut kaul yang al-azhar, di pandangan hak yang kuat lah. Wajib secukup di atas mereka hak yang berbuka kerana telah lanjut usia. Dengan maksud orang tua hak yang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia berbuka, cuma apa yang diwajibkan kepada dia adalah bayar fidyah sehari secukup. Dan sama juga dalam masalah ni, mengikut mazhab Imam Syafi'i adalah orang hak yang sakit yang tidak diharapkan sembuh. Orang hak yang sakit tidak diharapkan sembuh walaupun dia orang muda, dia tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib kena bayar fidyah. Qiyas dengan orang tua. Wa ammal hamilu, adapun orang yang mengandung, wal murdi'u, dan orang yang menyusu, fa in afṭarata, maka jika berbuka keduanya, khaufan ala nafsihima, kerana bimbang, kerana takut mudarat atas diri keduanya, wajib al-qada, nescaya wajib qada bila fidyah, tanpa perlu bayar fidyah. Aw 'ala al-walad, ataf pada ala nafsihima, ataupun takut mudarat di atas anak. Takut mudarat di atas anak, lazimat humal fidyatu fil adhar, lazimlah, wajib akan keduanya bayar fidyah mengikut kaul al-adhar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita di sana ada golongan yang dikenali sebagai al-hamil.
Dan golongan yang dikenali sebagai al-murdi'. Al-hamil adalah perempuan yang mengandung. Al-murdi' adalah perempuan yang menyusu. Perempuan yang mengandung dengan perempuan yang menyusu, kadang-kadang dia boleh berpuasa, kadang-kadang dia tidak boleh berpuasa. Kalau dia boleh berpuasa, maka diwajibkan dia berpuasa. Tidak boleh dia berbuka. Mengandung dan menyusu, dia bukanlah alasan yang membolehkan seorang perempuan itu berbuka. Dah kalau mengandung kau, kalau menyusu kau, boleh buka lalu. Tak boleh. Hak tu salah. Hak tu salah. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengandung dan menyusu bukanlah dua alasan yang membolehkan seseorang itu berbuka. Kerana para sahabiat dulu mengandung. Para sahabiat dulu juga menyusu. Yang tidak ada satu nas pun, sama ada daripada Quran ataupun hadis yang sahih, yang memberi izin kepada orang yang mengandung, orang yang menyusu untuk berbuka puasa. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, orang yang mengandung dan orang yang berbuka puasa, yang terbeban dengan bebanan yang berat kalau dia berpuasa. Maka ketika itu boleh dia berbuka. Jadi kalau dia berpuasa, maka lembek dia, daurah dia, ataupun menyebabkan anak dia bermasalah, kandungan dia bermasalah, maka ketika itu boleh dia berbuka. Jadi bermakna boleh berbuka ketika hal-hal yang tertentu. Ada hal-hal yang apabila dia berbuka, apa yang diwajibkan kepada dia adalah qada balik puasa tersebut. Hak tu sepakat ulama, wajib kena qada balik puasa tersebut. Sepakat ulama, 4 mazhab mengatakan wajib kena qada balik puasa tersebut. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, adakah wajib dia bayar fidyah ataupun tidak? Maka kata ulama, kena tengok. Kena tengok lagu mana. Dia berbuka saat itu kerana siapa? Kalau kerana diri dia. Maksudnya sebab diri dia lah, dia tak lagak, daurah sangat. Keuzuran tu atas diri dia sendiri. Maka ketika tu tidak wajib bayar fidyah. Hanya wajib qada sahaja. Namun, kalau sekiranya dia berbuka saat itu kerana bimbang anak, bimbang orang lain, bimbang kandungan dia, tak ada susu. Jadi susu gantiang tak ada juga. Kalau zaman kita, kalau tak ada susu pun, ada susu tank. Susu gantiang, tu tak ada masalah. Boleh dipakai susu gantiang, dia boleh puasa. Jadi alasan untuk berbuka kerana tak ada susu, sedangkan susu tank ada, maka tu tak boleh. Melainkan kalau dia tak ada duit untuk beli susu tank. Jadi kalau dia puasa, tak ada susu dia, anak dia tak boleh nak makan. Sebagai contoh, tak boleh nak menyusu. Maka ketika tu, boleh dia berbuka dan wajib dia kena bayar fidyah kerana dia berbuka kerana orang lain. Okey, yang kedua. Yang ketiganya, dia berbuka ni kerana diri dia dan kerana orang lain. Diri dia pun nak orok. Lepas tu nak jaga janin pula dalam kandungan dia. Okey, maka ketika tu kata ulama, tidak wajib dia bayar fidyah. Hanya wajib qada sahaja. Ini adalah pandangan yang disepakati, pandangan mazhab Imam Syafi'i. Cuma masalah bayar fidyah tu berlaku khilaf. Sehingga dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri pun berlaku khilaf. Masalah qada, hak tu disepakati oleh 4 mazhab. Pandangan hak yang mengatakan gugur qada wajib bayar fidyah sahaja adalah pandangan hak yang cukup-cukup lemah. Tidak boleh diambil pandangan tersebut. Walaupun pandangan itu dikatakan daripada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Cuma kalau kita kaji daripada sudut asar, bahawasanya di sana ada asar. Jadi riwayat daripada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas, yang mana kedua-duanya juga berpandangan bahawasanya wajib kena qada. Tidak memada, hanya bayar fidyah sahaja. Walaupun ada riwayat daripada keduanya bahawasanya wajib bayar fidyah sahaja. Maka apa yang lebih baik adalah kita gabung dua riwayat tersebut yang sesuai dengan pandangan majoriti ulama. Baik, orang yang mengandung dengan orang yang menyusu ni, dia tidak boleh disamakan dengan orang tua. Tak boleh sama, dia kena samakan dengan orang sakit. Orang sakit, sebab orang sakit wajib kena qada balik. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau sekiranya mung sakit, mung bermusafir, apabila mung berbuka, wajib mung kena qada pada hari-hari yang lain. Manakala orang tua dia tak ada masa dah untuk qada, sebab kau lama kau sakit, kau lama kau dak orok, kau lama kau dak orok. Orang ngandung, sampai masa dia berhenti daripada ngandung. Orang nyusu, sampai masa dia berhenti daripada nyusu. Apatah lagi, orang kita ni tak sama dengan orang dulu. Orang dulu setiap tahun beranak, mungkin 2 tahun sekali beranak.
Orang dulu. Orang ni jarang beranak. 5 tahun, seorang beranak. 6 tahun, seorang beranak. 7 tahun, seorang beranak. Jadi maksudnya waktu untuk qada tu banyak. Jadi tidak boleh lah nak samakan dia dengan orang tua. Tu menyalahi kaedah yang umum. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya wal asahu annahu yulhaqu bil murdi'i man afdara liinqadhi musyrifin ala halakin. Kaul yang asah bahawasanya yulhaqu disamakan bil murdi' dengan perempuan yang menyusu. Disamakan pada segi hukum, wajib kena qada dan wajib kena bayar fidyah. Disamakan dengan murdi' man afdara, mereka yang berbuka liinqadh untuk menyelamatkan musyrifin, orang yang hampir ada halakin di atas binasa, orang yang nak mati lela dah. Jadi dia nak selamat orang yang nak mati. Dia kena selamat orang yang nak mati. Baik. Jadi apabila dia nak selamat orang nak mati, maka dia terpaksa kena berbuka puasa. Kalau berbuka puasa saat itu kerana mudarat diri dia, maka ketika tu wajib qada saja. Kerana kalau nak jaga orang lain, sebab orang lain, maka wajib qada serta bayar fidyah. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya lal muta'addi bi fitri Ramadan bi ghairi jima'. Dia tidak wajib fidyah di atas orang yang sengaja berbuka. Orang yang sengaja berbuka. Dia sengaja berbuka Ramadan bukan tapi selain daripada jima'. Orang yang sengaja berbuka pada bulan Ramadan sedangkan diwajibkan kepada dia berpuasa, dosa dia besar. Perempuan yang ada keuzuran, dia mengandung, boleh dia berbuka, tak dosa. Tapi walaupun tak dosa, dia tetap kena bayar fidyah kalau dia berbuka kerana orang lain. Orang sengaja berbuka, dia tak sengaja tak puasa, dosa besar. Tapi tak wajib bayar fidyah. Mana pula? Hak dosa tak wajib bayar fidyah. Hak tak dosa wajib bayar fidyah. Sebab dia. Sebab sebenarnya masalah bayar fidyah ataupun tidak ni adalah berdasarkan kepada nas. Ketika ada nas, kita kata kena mengikut nas. Tapi ketika tidak ada nas, tidak boleh kita nak mewajibkan sesuatu benda. Itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya waman akhara qada'a Ramadan ma'a imkanihi hatta dakhala Ramadan akharu lazimahu ma'al qada'i likulli yawmin muddun. Barang siapa yang akhara, yang melewati qada'a Ramadan, qada Ramadan, dia melewatkan qada Ramadan ma'a imkanihi, itu syarat dia, serta mungkinnya, serta boleh. Dia nak qada boleh, tapi sengeleng dia melewatkan. Hatta dakhala Ramadanun akhar, sehingga masuk Ramadan yang lain. Masuk Ramadan yang lain. Maksud benda masuk Ramadan yang lain, masuk Ramadan berikutnya. Dia pada Ramadan 1430 sebagai contoh, 1430 dia datang haid 10 hari. Jadi dia dah qada, dia dah puasa lah, maka wajib dia kena qada 10 hari. Lepas daripada Ramadan tidak qada. Sampai ke masuk Ramadan 1431. Masih lagi tak qada. Sedangkan dia mungkin untuk qada, boleh untuk qada, ada waktu untuk qada, tapi dia sengeleng tidak qada. Maka lazimahu, lazim akan dia ma'al qada serta qada. Qada tetap kena qada. Dia tidak gugur qada. Likulli yaumin muddun, bagi setiap hari secukup, wajib dia kena bayar fidyah. Maksudnya ni fidyah melewatkan qada. Orang yang melewatkan qada sehingga masuk Ramadan berikutnya serta sedangkan dia mampu untuk qada, maka wajib kena qada, tetap wajib kena qada, nak gugur qada. Cuma apa yang diwajibkan pula adalah kena bayar fidyah. Ya, sehari secukup. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang tidak mempunyai kesempatan untuk qada kerana uzur dia berkekalang, berterusan sehingga masuk Ramadan berikutnya, maka ketika itu kata ulama tidak wajib bayar fidyah, hanya wajib qada saja. Sebagai contoh, Ramadan, pada bulan Ramadan dia datang haid 10 hari. Maka tak boleh puasa, maka wajib dia kena puasa sebanyak 10 hari. Lepas daripada Ramadan masuk 2 Syawal dia sakit, tak boleh nak qada. 3 bulan sakit.
Lepas daripada sembuh sakit pula, sembuh sakit mari hik pula. Mari hik. Lepas mari hik seminggu, malang tu, suci malang tu, dia bersetubuh dengan tok lelaki dia. Baik. Lepas tu lekat perut. Lekat perut, esok dah urak pula. Nak main gitu lah. Lepas dah urak seminggu, lekat perut, alahang pula. Lepas tu ngandung pula. Sampai ke masuk Ramadan berikutnya. Maksudnya berpanjang keuzuran. Ataupun dia bermusafir pula. Sampai tak ada waktu. Maka ketika tu, tidak wajib bayar fidyah. Sebab dia tidak mungkin untuk qada. Tidak ada kesempatan untuk qada. Keuzuran dia berkekalan, berterusan. Baik. Muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melewatkan qada Ramadan, orang yang melewatkan qada Ramadan sehingga masuk Ramadan berikutnya, sedangkan dia mampu untuk qada, apa yang diwajibkan kepada dia 3. Yang pertamanya qada, tetap kena qada. Yang keduanya bayar fidyah. Yang ketiganya adalah bertaubat. Sebab perbuatan tersebut adalah dosa kalau dibuat dengan sengaja. Baik. Wal asahu takarruruhu bitakarruris sinin. Kaul yang asah adalah berulangnya cupok dengan sebab berulangnya tahun. Dengan maksud, kalau 2 tahun dia nak qada lagi, sedangkan dia mampu untuk qada, maka 2 cupok sehari. 3 tahun, 3 cupok sehari. 4 tahun, 4 cupok sehari. Banyak tu. 5 tahun, 5 cupok sehari. 6 tahun, 6 cupok sehari. Itu mengikut kaul asah. Muqabil asah, tidak berulang dengan berulang tahun. Cupoknya. Pandangan al-asah, pandangan mu'tamad adalah berulang dengan berulangnya tahun. Wa annahu, dan bahawasanya, law akhara al-qada ma'a imkanihi famata ukhrija min tarikatihi likulli yawmin muddani. Kalau dia melewatkan qada serta mungkinnya qada, dia boleh qada tapi dia melewatkan qada, maka famata, maka mati dia. Dan nak qada mati pula. Dia boleh qada tapi dia sengeleng lewat qada, mati. Ukhrija, dikeluarkan, min tarikatihi, daripada harta peninggalannya, likulli yaumin, untuk setiap hari, muddani, 2 cupok. Satunya muddun dilfawat, 1 cupok kerana luput, kerana terlepas sebab dia tidak qada. Wa muddun litakhir, dan 1 cupok kerana melewatkan qada. Okey, sebagai contoh muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah orang ni dia datang haid 10 hari pada bulan Ramadan 1430. Lepas daripada Ramadan, dia mempunyai kesempatan untuk qada. Masuk bulan Syawal boleh, tapi dia gaya sebulan. Lepas daripada tu, tidak qada. Tidak qada, tidak qada, tidak qada. Masuklah Ramadan berikutnya. 1431. Masuk Ramadan berikutnya, dia sakit. Jatuh sakit, mati. Jadi apabila mati, wajib kena bayar fidyah 2 cupok sehari. 2 cupok sehari. Baik. 2 cupok sehari. 1 cupok kerana luput puasa. Maksudnya dia tak qada, sedangkan dia mampu qada. Yang keduanya kerana melewatkan qada. Tu maksud dia. Kita ada fidyah kerana fawat, dan kita ada fidyah kerana takhir, melewatkan. Okey, habis. Wa masriful fidyati al-fuqara wal masakin. Dan saluran fidyah adalah fuqara dan masakin. Maksudnya saluran fidyah dia tidak sama dengan saluran zakat. Asnaf fidyah tidak sama dengan asnaf zakat. Kalau asnaf zakat lapang. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Itu masarifuz zakah. Saluran-saluran yang perlu disalurkan zakat. Tapi kena ingat, saluran fidyah dia tidak sama. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Orang yang terbeban untuk melakukan puasa, maka dia kena bayar fidyah sebagai makanan kepada orang miskin. Oleh kerana Allah Ta'ala kata miskin, maka dikhususkan fidyah tu kepada orang miskin. Manakala orang fakir, dia lebih susah daripada orang miskin, maka termasuk juga dalam miskin. Jadi hanya 2 golongan ini sahaja yang boleh kita bagi fidyah. Nak bagi fidyah kepada ibu tunggal tak boleh.
Nak bagi fidyah kepada anak yatim tak boleh atas nama ibu tunggal, atas nama anak yatim. Melainkan anak yatim dan ibu tunggal itu adalah orang fakir miskin. Kita bagi fidyah bukan kerana dia anak yatim, bukan kerana ibu tunggal, tetapi kerana dia adalah fakir miskin. Sebab anak yatim dan ibu tunggal ada orang yang banyak duit, ada orang kaya, saka dia banyak. Baik, itu perlu kita kena perbetulkan apa yang benda kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian daripada masyarakat kita. Walahu dan harus baginya, walahu ay wa yajuzu lahu dan harus baginya, sarfu amdadin, menyalurkan cupok-cupok yang banyak itu ila syakhsin wahid kepada seorang. Jadi maksudnya kalau dia kena keluar sebanyak 50 cupok, boleh tak dia nak bagi kepada seorang je? Dia tidak tak membagi lebih daripada seorang? Boleh, kata ulama, boleh, harus. Baik. Tetapi kalau secupok je, nak bagi lebih daripada seorang, tu tak boleh lah. Jadi dia ada, tinggal sehari puasa. Wajib dia kena bayar benda secupok. Secupok je lah. Jadi secupok tu nak bagi 10 orang. Boleh lah. Banyak ni seorang. Banyak ni seorang. Tu tak boleh. Secupok kena bagi seorang. Wajing suha dan jenisnya, jenis fidyah adalah jingsul fitrah. Jenis fitrah. Maksudnya kena bagi makanan asasi. Kena bagi makanan asasi. Kalau tempat kita berah, jadi kita keluar fidyah, berah. Mana keluar duit, tidak dibolehkan. Melainkan atas pandangan mazhab Hanafi. Itu pun mazhab Hanafi dia berbeza. Beberapa hukum fidyah dengan mazhab Imam Syafi'i. Baik, kalau kita nak taklid mazhab Hanafi, kita kena perbetulkan cara dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun fi mujibi kafaratis shaum. Ini fasal pada menjelaskan perkara yang mewajibkan kafarah puasa. Jadi kita untuk pagi ni hamba kena berhenti sini dulu sebab hamba ada satu kuliah lagi. Kena sambung selalu dah. Jadi minta maaf banyak lewat sikit masuk tadi. Jadi kita mengharapkan kita berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini. Dan mana-mana orang yang ada pertanyaan, muskilan, persoalan, boleh hantar kepada pihak penganjur. InsyaAllah kita akan jawab pada minggu depan. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian kelas kita pada pagi ini. Walaupun dalam kesibukan tapi tetap mengadakan kuliah kita pada pagi ini. Jadi terima kasih kepada semua yang join, yang share pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dunia akhirat insya-Allah. Jadi tanpa melengahkan masa, untuk akhirnya marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Alhamdulillah. Niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengkadu tahun iman, maju berkat sejahtera, maju Terengganu maju.